Jadi kita boleh mulakan perbincangan jawapan bagi modul PTPR 3.0. Okey, boleh kita mula? Semua dah bersedia? Boleh. Okey, boleh Okey, kita pergi ke bab 1.1 mengenal pasti dunia reka bentuk dunia reka bentuk. Jadi boleh tengok awak punya modul. Soalan pertama, nyatakan definisi reka bentuk. Nyatakan definisi reka bentuk. Okey, kita buka soalan ini kepada Alia Fatini. Alia Fatini boleh bagi jawapan bagi definisi reka bentuk. Jadi, Ya, betul. pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang untuk menghasilkan sesuatu produk yang memberi impak kepada kehidupan. Okey, itu ialah definisi reka bentuk. Jadi awak semua perlu ingat awak perlu ingat dan kenal pasti bila soalan minta definisi reka bentuk, kenal pasti definisi yang tepat iaitu pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang bagi menghasilkan produk. Itu ialah definisi bagi reka bentuk. Okey, soalan kedua. Soalan kedua, kita buka kepada Wan Mai. Wan Mai, nyatakan definisi teknologi. Nyatakan definisi teknologi yang awak tahu. Mengaplikasikan ilmu sains dan matematik dengan menggunakan sumber semula jadi. Okey, betul Jadi, itu ialah definisi teknologi di mana mengaplikasikan ilmu sains dan matematik dengan menggunakan sumber semula jadi untuk menghasilkan alat, tenaga atau sistem. Contohnya, kalau awak ingat kembali semasa awak Tatan 1, kita menghasilkan pelbagai produk. Jadi untuk definisi teknologi, dia bagi penerangan gambar pokok balak dan di akhir sekali bila ditebang pokok balak tersebut menjadi sebuah kerusi menjadi sebuah kerusi yang boleh digunakan untuk awak duduk Itu ialah definisi teknologi. Okey, yang ketiga, soalan ketiga, definisi reka bentuk dan teknologi. Siapa yang boleh jawab? Saya. Okey, Dini. Saya nak cikgu. Okey, boleh bagi jawapan untuk definisi reka bentuk dan teknologi. Teknologi. Ya, betul. Pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang dan mengaplikasikan pengetahuan sains dan matematik. Okey, Jadi ada sedikit perbezaan di sini di antara definisi reka bentuk dan definisi reka bentuk dan teknologi. Di mana definisi reka bentuk dan teknologi dia ada tambahan mengaplikasikan ilmu sains dan teknologi. Ilmu sains dan teknologi bagi definisi. Itulah perbezaan yang awak perlu kena pasti. Di mana definisi reka bentuk dia hanya meminta pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang untuk menghasilkan produk. Manakala definisi reka bentuk dan teknologi ialah pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang dengan aplikasi ilmu sains dan teknologi. Okey itu perbezaan dia. Jadi awak semua perlu kenal pastilah. Perlu kenal pasti perbezaan tersebut. Okey, seterusnya soalan bidang reka bentuk dan teknologi di mana kita terbahagi kepada dua sahaja. Kalau awak ingat kembali, ada dua bidang reka bentuk dan teknologi. Jadi siapa boleh bagi jawapan di sini? Volunteer. Ada yang dapat jawapan tak? Siapa yang dapat jawapan?
Konkret dengan abstrak. Okey, Navin betul Navin. Apa dia Navin, boleh ulang balik jawapan bidang reka bentuk? Konkret dengan abstrak. Konkret dan abstrak. Okey, betul. Jadi itu ialah dua bidang reka bentuk yang awak perlu tahu, di mana terbahagi kepada dua, iaitu konkret dan abstrak. Apa itu konkret dan apa itu abstrak? Konkret ialah teknologi dan seni, manakala abstrak ialah perkhidmatan dan komunikasi. Jadi untuk teknologi, dia pelbagai. Kita ada pertama peralatan. Untuk teknologi yang pertama kita ada peralatan. Yang kedua kita ada mesin. Yang ketiga kita ada pertanian. Yang keempat kita ada pemakanan. Dapat? Itu beberapa contoh bagi teknologi. Yang kedua ialah seni, di mana kita ada seramik, kita ada masakan, kita ada lukisan, kita ada alat muzik dan kita ada arca. Itu ialah uraian bagi seni. Okey, yang seterusnya perkhidmatan. Perkhidmatan ni, yang pertama kita ada pengangkutan, kita ada sewaan, kita ada sistem pembelajaran dan sebagainya. Dan komunikasi, iaitu bahasa, atur cara, bunyi isyarat, itu ialah komunikasi. Yang awak perlu ingat, sekurang-kurangnya dua lah bagi setiap bidang tersebut. Boleh? Okey, kita terus muka surat kedua. Kita terus muka surat kedua. Elemen reka bentuk. Di mana dalam reka bentuk dan teknologi, kita perlu tahu apa elemen yang ada pada produk. Apa elemen yang ada pada produk awak. Contohnya, apa dia? Saiful. Boleh senaraikan elemen reka bentuk. Saiful. Soalan ini dituju kepada Saiful. Boleh senaraikan elemen reka bentuk yang telah awak pelajari. Saiful ada? Okey, boleh senaraikan elemen reka bentuk. Elemen reka bentuk. Saiful? Saiful masuk, boleh bagi jawapan untuk elemen reka bentuk. Lambat. Kalau macam satu volunteer, siapa yang boleh bagi jawapan untuk elemen? Bantu Saiful. Volunteer jawapan. Okey, One Mai tolong bagi jawapan untuk elemen reka bentuk. Barisan. Okey, yang pertama. Yang kedua? Garisan, tekstur lagi. Bentuk. Ketiga, yang keempat. Rupa. Rupa yang keempat. Yang kelima? Saiz ruang warna. Saiz ruang warna. 7. Dan yang ke-8, siapa boleh bagi yang ke-8? Kita ada tambahan dalam buku teks awak semasa tertang 1, tiada. Yang ke-8 ialah nilai. Yang ke-8 ialah nilai. So, itu ialah elemen. Jadi, awak perlu kenal pasti pada produk awak, elemen yang ada, apa yang ada dalam elemen pada produk tersebut lah nanti kan. Okey, huraian di bawah ni tak apa, kita bincang nanti. Kita pergi ke muka surat ketiga. Muka surat ketiga. Okey, B. Apa itu B? B ialah rupa. B di sini ialah jawapan dia ialah rupa. Okey, rupa ialah, siapa yang dapat jawapan? Apa itu rupa? Pertemuan antara hujung permulaan.
Okey, Wan Mai, betul kan? Pertemuan antara hujung garisan dengan permulaannya. Itu ialah jawapan bagi rupa. Dan rupa kita ada dua dua jenis. Jenis-jenis yang pertama dia bagi kat sini organik. Yang kedua rupa apa? Siapa boleh bagi jawapan? Geometri. Okey, geometri kan. So awak perlu ingat ada dua jenis-jenis rupa dalam reka bentuk dan teknologi. Yang pertama geometri dan yang kedua ialah organik. Apa itu geometri? Geometri ialah dia mempunyai sudut. Dia mempunyai sudut atau penjuru. Apa itu organik? Dia mempunyai permukaan yang bebas. Itu ialah organik. Okey, untuk geometri banyak. Untuk geometri banyak. Kita ada bentuk segi empat, kita ada bentuk bulat, kita ada bentuk segitiga, kita ada bentuk kon. Itu ialah geometri. Itu ialah bentuk-bentuk geometri. Jadi awak perlu lukislah nanti di ruangan kosong ini bentuk bulat macam mana, bentuk segi empat macam mana, bentuk kon macam mana. Dan organik ialah bentuk-bentuk seperti daun, buah. Itu ialah organik. Dia mempunyai permukaan yang bebas. Okey, yang C bawah ni ialah apa? C. Apa dia? C apa dia? Siapa boleh bagi jawapan untuk C? Tempat kosong C. Tak tahu. Bentuk. Zara Iman. Okey, Zara Iman boleh ulang balik jawapan. Jawapan C, bentuk. Okey, betul lah. Jawapan C ialah bentuk. Okey, bentuk ialah objek apa? Zara. Dia punya huraian bentuk. Objek yang mempunyai ruang, isi padu dan mempunyai lebih dari satu permukaan. Okey, betul lah. Dia mempunyai ruang, isi padu dan mempunyai lebih permukaan. Itu ialah definisi bagi bentuk. Dan bentuk terbahagi kepada dua. Jenis-jenis bentuk yang pertama dia bagi konkret. Dan yang kedua apa dia? Apa dia? Siapa boleh bagi jawapan untuk jawapan kedua jenis-jenis bentuk? Apa dia? Abstrak. Okey, abstrak atau ilusi. Abstrak atau ilusi ialah jawapan bagi jenis-jenis bentuk. Apa itu konkret? Konkret ialah mempunyai bentuk yang boleh dipegang. Manakala abstrak dia mempunyai bentuk kelihatan 3 dimensi atau 3D. Itu ialah bentuk. Okey, kita pergi ke muka surat terakhir. Muka surat 4. Last topik pada pagi ini. Okey. Yang di tempat kosong ialah apa? Siapa boleh bagi jawapan? Texter. Okey, Navin. Texter. Okey, betul kan? Jadi, texter ialah apa dia, Navin? Satu teknik yang memberi impak atau kesan terhadap orang yang melihat sesuatu permukaan pada lukisan atau abstrak. Okey, betul kan? Satu teknik yang memberi impak dan kesan terhadap orang yang tengok sesuatu permukaan objek atau lukisan. Itu definisi bagi texter dan texter terbahagi kepada dua. Boleh senaraikan? Siapa yang boleh senaraikan dua jenis-jenis texter? Siapa boleh senaraikan dua jenis texter? Ada yang dapat jawapan? Tampak dengan jenis bentuk, cikgu. Okey, Wan Mai, betul kan? Yang pertama tampak. Yang kedua ialah sentuh. Yang pertama ialah tampak. Yang kedua ialah sentuh. Okey, jadi dekat bawah ni dia bagi gambar. Dekat bawah soalan dia bagi gambar tayar kereta, kulit harimau, nenas, tapak kasut dan kulit tembikai. Jadi awak perlu kenal pasti kelima-lima gambar ini dia tester jenis tampak ataupun sentuh. Okey, tayar kereta tester apa? Siapa yang dapat jawapan? Sentuh. Lagi selain sentuh apa? Siapa yang bagi jawapan selain sentuh?
Waman, apa jawapan awak? Tak dapat. Okey, jadi jawapan sentuh ialah betul lah. Tayar kereta merupakan teks tersentuh. Okey, kulit harimau. Tampak. Tampak, betul kan? Nabi betul kan? Tampak. Kulit nenas. Sentuh. Sentuh, betul. Tapak kasut. Sentuh. Sentuh, betul. Kulit tembikai. Tampak. Tampak. Okey, betul kan? Jadi awak boleh kenal pasti tekstur sentuh dan tekstur tampak. Itu contoh-contohnya. Okey, yang kelima. Apa jawapan yang kat 5 tempat kosong? Siapa boleh bagi jawapan? Ada yang dapat jawapan tak? Saiz. Saiz. Okey, betul lah. So, yang kelima ialah saiz. Nyatakan definisi saiz. Saiz ialah Atau dimensi bagi satu objek. ukuran atau dimensi bagi sesuatu objek. Betul lah. Itu ialah definisi bagi saiz. Jadi, dekat soalan terakhir, dia bagi gambar rajah botol air kan. Botol air yang saiz lebih besar. Dan yang gambar kedua ialah botol air saiz yang lebih kecil. Jadi, awak perlu kenal pasti kenapa saiz ini ada dalam produk tersebut lah. Kenapa saiz ada dalam produk botol air ni. Dia nak guna, boleh digunakan untuk menunjukkan kesan. Jadi, senaraikan 4 tempat kosong. Apa dia punya jawapan? Siapa dapat jawapan dia, boleh senaraikan salah tidak mengapa. Jarak. Perbezaan jarak yang pertama. Okey, betul. Yang kedua, Panjang. panjang. Betul. Yang ketiga, Tinggi. tinggi. Betul. Okey, dan yang terakhir, Kedalaman objek. kedalaman objek. Betul. Okey, boleh kita sambung lagi ke? Bolehkah kita sambung lagi tengok muka surat kelima? Untuk pembinaan mokap bab 3. Tingkatan 1. Boleh ke? Atau kita nak sambung kelas lain? Boleh tak kita habiskan untuk tingkatan 1 dulu? Boleh Boleh. Boleh. Semua dah lemau dah pagi ni. Tak sarapan lagi ke? Okey, kita tengok definisi pembinaan mockup atau model bab 3. Mockup ialah, siapa dapat jawapan mockup ialah? Ada yang dapat jawapan? Boleh senaraikan jawapan di sini. Kalau salah, tidak mengapa. Yang penting awak mencuba. Okey, betul kan? Mockup ialah model olok-olok. Dia bentuk yang sebenar awak buat, tapi dia tidak berfungsi. Dia tidak berfungsi. Itu ialah model olok-olok. Awak buat bentuk, contohnya, awak buat bentuk kapal terbang menggunakan bahan-bahan seperti kotak atau sebagainya. Tetapi kapal terbang awak tu tidak berfungsi. Dia tidak terbang lah. Jadi dia ialah model olok-olok. Dia ialah model olok-olok yang tidak berfungsi. Model sebenar yang awak buat tapi tidak berfungsi. Itu ialah mockup. Definisi bagi mockup ialah model olok-olok. Okey, yang seterusnya, ciri-ciri sesuatu mockup. Siapa boleh bagi jawapan ciri-ciri sesuatu mockup? Ada? Kalau tak ada, okey, cikgu bagi jawapan, tak apa. Awak tulis ya. Okey, yang pertama, ciri-ciri mockup, dia boleh dibina ikut ukuran atau tidak. Dia tidak menggunakan bahan sebenar. Dia tidak berfungsi. Dia mestilah bentuk 3D. Bahan-bahan yang digunakan mudah didapati. Itu ialah contoh bagi ciri-ciri mockup. Okey, dapat jawapan tak? Boleh tulis jawapan tadi. Sempat tak? Tak sempat cikgu ulang balik kan. Yang pertama,
boleh dibina ikut ukuran atau tidak? Itu jawapan pertama. Jawapan kedua, tidak guna bahan sebenar. Jawapan ketiga, tidak berfungsi. Jawapan keempat, bentuk 3D. Jawapan kelima, mudah didapati. Dan jawapan keenam, untuk menguji kekuatan dan keseimbangan sahaja. Okey kan? Itu ialah ciri-ciri. Okey, yang seterusnya jenis-jenis bahan yang boleh digunakan dalam menghasilkan mockup. Jelas tak gambar yang awak punya tu? Dapat tak jenis-jenis bahan? Okey, cikgu bagi jawapan tak apa. Okey, yang pertama ialah span. Yang pertama ialah span. Yang kedua ialah plastisin. Yang ketiga, kayu. Yang keempat, cardboard. Yang kelima, dawai kasar. Dan yang terakhir, polistiren. Jelas kan? Jadi, cukup di sini ulang kaji kita topik tingkatan 1. Kita akan sambung habiskan modul PDPR awak pada kelas yang seterusnya pada minggu hadapan. Jadi, tolonglah siapkan modul-modul awak yang cikgu bagi. Ini untuk ulang kaji awak di rumah lah. Nanti lepas buka sekolah, insyaAllah bulan 6 kita buka sekolah. Kita ada peperiksaan pertengahan tahun. Jadi soalan PPT akan masuk daripada tingkatan 1 dan tingkatan 2. Jadi awak kena buat ulang kaji lah. Sambil-sambil buat jawapan ni, buatlah nota ringkas untuk awak ulang kaji bab di tingkatan 1. Sebab awak belajar tahun lepas mungkin sudah lupa. Boleh? Boleh. Okey, jadi itu sahaja kelas PDPR kita pada pagi ini. Jadi cikgu tamatkan kelas.